Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dari sudut hukum. InsyaAllah kita sentuh juga sudut undang-undang dan juga kita akan lihat bagaimana amalan dia. InsyaAllah tuan-tuan ya. Bila sebut mengenai pewarisan harta ni, kita tak boleh lari ya daripada hukum faraid ya. Dalam Al-Quran tuan-tuan ya, hukum faraid ini disebut sebagai hukum yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dahulu malah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah pada ketika ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita solat berjamaah bersama-sama, dan insya-Allah kita akan berkongsi sedikit ilmu dalam bidang yang dipanggil fiqh amal waris ataupun dipanggil ilmu pewarisan harta ya, dan juga pengurusan harta pusaka ya. InsyaAllah pada malam ni saya akan bawa tajuk yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ataupun pernah diberi kuliah, iaitu tajuk mengenai wasiat atau wasiat wajibah ya. Terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya lah ya. Saya ni sebenarnya nama saya Sofian bin Arsyad. Tuan-tuan dan puan, saya dapat tauliah khusus ya, dalam bidang pewarisan harta dan juga pengurusan harta pusaka ya. Saya ni seorang practitioner dalam bidang inilah ya, insya-Allah. Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dari sudut hukum. InsyaAllah kita sentuh juga sudut undang-undang dan juga kita akan lihat bagaimana amalan dia. InsyaAllah tuan-tuan ya. Bila sebut mengenai pewarisan harta ni, kita tak boleh lari ya daripada hukum faraid ya. Dalam Al-Quran tuan-tuan ya, hukum faraid ini disebut sebagai hukum yang jelas secara qat'i ya. Disebut dalam satu ayat ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Nasibam mafruḍa. Apa makna dia? Bagi orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Begitu juga bagi orang-orang perempuan, ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada ianya sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, iaitu yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Ayat 7 surah An-Nisa. Tuan-tuan dan puan ya, pembahagian ataupun hukum faraid ini dipanggil ijbari ya. Satu hukum yang apabila berlaku saja kematian ya, ianya wajib dilaksanakan ya. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bab-bab lain ya, dia tak berapa jelas tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok dalam bab faraid ini disebut secara qat'i, secara jelas ya. Bahagian masing-masing tu telah pun ditentukan. Itu sebab ni tadi saya ulang ayat tu ya. Yang akhir tu nasibam mafruḍa ya. Iaitu suatu ketentuan oleh Allah ya, yang wajib kita laksanakan. Ya. Sebabnya ilmu faraid ini yang dipanggil ijbari, wajib dia dilaksanakan sebaik saja berlaku kematian. Ulama kata apabila berlaku saja kematian, hukum faraid ini secara automatiknya ya, wajib dilaksanakan.
Secara automatiknya juga apabila seseorang itu mati, ya, contohnya ayah kita atau mak kita ada rumah, atau ada tanah, atau ada apa saja harta, ya, rumah atau segala harta itu bukan lagi milik arwah ayah kita ataupun mak kita, tuan-tuan. Ya, secara automatiknya harta yang ditinggalkan oleh si mati ini berpindah. Itu sebabnya faraid ni antara makna dia berpindah. Berpindah daripada si mati kepada siapa, tuan-tuan? Kepada waris yang berhak di bawah hukum faraid. Ni banyak orang kita ni di mana-mana saya berceramah hampir seluruh Malaysia, tuan-tuan, bab ni. Ya? Orang kita ni kebanyakan dia kata kami dah muafakat, tak perlu faraid. Ni jaga-jaga. Ya? Ini jaga-jaga. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat surah Nisa, ayat seterusnya, ayat 11, ayat 12, ayat 176. Dia panggil ayat-ayat faraid, tuan-tuan. Dijelaskan bahagian masing-masing. Ditentukan bahagian masing-masing. Laksanakan hukum faraid terlebih dahulu. Sebabnya lepas tu kalau nak muafakat, selepas tu. Selepas dah tahu bahagian masing-masing, baru muafakat. Ini golongan profesional sekarang ni banyak promotion. Dia kata kami dah muafakat, dia kata tak perlu tak perlu faraid. Faraid ni dia perlu apabila waris-waris tak boleh muafakat. Ni pun jaga-jaga. Ya. Ayat-ayat sebegini kalau boleh dielakkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Tapi ada kaedah lah. Itu sebabnya kita kena belajar ilmu faraid, tuan-tuan. Di akhir zaman ni orang kita ni tak peduli dah pasal faraid. Tapi maklumlah, kita nak laksanakan hukum faraid, terutama di Malaysia ni, kita kena melalui 2 proses undang-undang. Undang-undang sivil, undang-undang syariah. Inilah cabaran dia. Antara cabaran yang terpaksa kita lalui untuk melaksanakan ataupun nak menyempurnakan hukum faraid ini. Ya. Tapi semasa kita hidup, tuan-tuan, ya, semasa lagi kita hidup, kita boleh merancang. Sama ada kita nak buat wasiat, nak buat hibah, nak buat amanah, ataupun kita nak transfer siap-siap kepada anak-anak kita. Tak ada masalah. Sebabnya, kalau wasiat ni, ya, sebagai contoh, kalau kita nak buat wasiat ni, bukan kita boleh buat sembarangan juga. Kena mengikut hukum lah. Ya. Sebabnya wasiat yang kita nak bincang pada ni, antaranya wasiat wajibah. Apa itu wasiat wajibah? Wasiat kita buat semasa hidup ni panggil wasiat, dia panggil ikhtiariah. Wasiat kepada bukan waris. Tuan-tuan, kalau kita nak buat wasiat, jumhur ulama mengatakan wasiat kepada waris tidak sah. Tidak sah. Sebab apa? Waris-waris sudah ada bahagian dalam faraid. Sebab ni khususnya di Selangor ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada enactment wasiat orang Islam Selangor. Tuan-tuan boleh rujuk. Enactment wasiat orang Islam Selangor 1999 pindaan 2016. Dengan jelas mengatakan kalau kita buat wasiat kepada waris tidak sah kecuali apa? Kecuali waris-waris, semua waris bersetuju selepas kematian orang yang buat wasiat itu. Sebabnya kuasa kepada apa, tuan-tuan? Kuasa harta pusaka ini adalah kepada siapa? Kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid. Disebut juga, tuan-tuan, ya, wasiat ni yang digalakkan kita buat wasiat kepada bukan waris ni, kepada waris-waris yang bukan waris, orang keluarga yang terdekat. Dia dekat dengan kita, tapi dia tidak dapat bahagian faraid. Ada satu istilah, tuan-tuan, yang dia panggil waris patah titi. Tuan-tuan pernah dengar waris patah titi? Setengah tempat dia panggil, di Kelantan tak silap saya, dia panggil waris patah tiang. Dia panggil patah tiang. Waris patah tiang. Waris patah titi ataupun waris patah tiang. Bagaimana, tuan-tuan? Contoh. Keadaan pertama, saya ada anak lelaki. Seorang je anak lelaki.
anak lelaki saya ada cucu, ada anak lelaki dan anak perempuan. Saya tak ada anak lain. Ini cuma contoh lah. Jadi apabila anak saya mati dulu daripada saya, saya ni sebagai waris kepada anak saya lah. Anak-anak dia sebagai waris kepada dia juga. Tapi apabila saya pula meninggal, cucu-cucu saya tadi adalah waris. Cucu di bawah anak lelaki adalah waris. Itu keadaan pertama. Tuan-tuan ingat tu. Keadaan pertama. Keadaan kedua, saya ada anak perempuan, ada cucu. Boleh bayang tuan-tuan? Yang pertama tadi saya ada anak lelaki. Yang kedua saya ada anak perempuan, ada cucu juga. Cucu lelaki dan cucu perempuan. Anak perempuan saya meninggal terlebih dahulu. Kemudian saya meninggal. Cucu saya bukan waris yang dapat bahagian. Dia tak dapat bahagian ke atas. Ke atas harta pusaka saya. Boleh faham tak tuan? Beza dia. Ini dia panggil waris patah titi ni. Orang Kedah kata terputui. Titi dia patah. Putui. Terputui. Terputus. Dia tidak berhak ke atas pusaka datuk dia. Cucu di bawah anak perempuan tidak berhak ke atas datuk atau harta nenek dia. Sebabnya boleh kita buat wasiat kepada cucu yang sebegini. Tapi kita lupa tak? Lupa nak buat wasiat. Okey, keadaan ketiga. Tadi saya ada seorang anak lelaki. Sekarang saya ada 2 anak lelaki. 2 anak lelaki. Dua-dua anak lelaki ni saya ada cucu, ada anak. Dua-dua ada anak. Anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki sulung saya meninggal terlebih dahulu. Tadi saya ada seorang kan? Sekarang saya ada 2 orang anak lelaki. Saya ada anak lelaki, ada anak lelaki 2 orang yang kadang ketiga ni. Salah seorang anak lelaki saya, anak sulung saya meninggal terlebih dahulu, kemudian saya meninggal. Cucu di bawah anak lelaki saya yang pertama tu bukan waris saya. Nampak beza tak tuan-tuan? Nampak beza tak? Sebab apa? Sebabnya dihalang oleh anak lelaki saya yang kedua. Ini keadaan ni dipanggil juga waris patah titi. Tuan-tuan boleh Google apa itu waris patah titi. Jadi ini yang kita bincang pada malam ni tuan-tuan. Dipanggil cucu-cucu patah titi ni, cucu yang di bawah anak perempuan tadi, cucu yang keadaan ketiga ni tadi, boleh di Selangor ni, di Selangor khususnya, di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Kelantan, Pahang. Ada 6 negeri yang ada enactment wasiat. Di mana cucu yang kematian ibu dan bapa mereka terlebih dahulu daripada datuk dan nenek. Boleh faham tuan-tuan? Cucu atau anak yang kematian bapa atau ibu mereka terlebih dahulu daripada datuk. Datuk kaya tuan-tuan. Datuk kaya. Tapi disebabkan mak bapak meninggal dulu, cucu begini tidak dapat bahagian pusaka datuk dan nenek. Dalam keadaan ini tuan-tuan, ada peruntukan. Ada peruntukan di mana? Di bawah enactment wasiat orang Islam Selangor yang membolehkan waris-waris patah titi ni, cucu ni tadi, buat tuntutan harta datuk atau harta nenek dia. Ini yang kita nak kongsi pada malam ni, insya-Allah tuan-tuan. Okey. Apa yang dikata wasiat wajibah? Wasiat wajibah ialah wasiat yang diwajibkan ke atas seseorang pada harta peninggalannya. Tuntutan kewajipan itu adalah secara undang-undang. Dipanggil wasiat qanuniyah. Secara undang-undang. Tuan-tuan, dalam pengurusan harta pusaka, saya kata tadi, faraid itu automatik. Automatik. Kalau kita tak tinggal apa-apa dokumen wasiat ke hibah ke amanah ke, semua harta jadi difaraidkan. Tapi kalau ada wasiat, dia ikut wasiat lah. Tapi dalam keadaan ini dia lupa nak wasiat. Lupa nak wasiat kepada cucu ni tadi. Dia buat wasiat juga, tapi dia lupa nak wasiat kepada cucu ni tadi.
Jadi di bawah dalam undang-undang tuan-tuan, di bawah undang-undang syariah, sebabnya tuntutan ni ada dua. Tadi automatik, faraid automatik. Ada dua tuntutan di bawah undang-undang yang membolehkan yang pertamanya cucu yang patah titi ni buat tuntutan di mahkamah syariah. Yang keduanya apa tuan? Yang keduanya harta pencarian. Harta pencarian. Sama ada suami yang kematian isteri atau isteri yang kematian suami. Boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Ini ada peruntukan undang-undang. Atas pencarian ni di bawah Enactment Keluarga Islam Selangor 2003. Kita ada undang-undang di Selangor ni khusus. Ni tuan-tuan kena ambil perhatian. Itu sebabnya wasiat wajibah ni dipanggil wasiat ataupun kewajipan yang boleh dituntut, tuntutan yang boleh dibuat secara undang-undang. Sekiranya si mati tidak berwasiat untuk diberikan sebahagian hartanya kepada kaum keluarganya yang terhalang daripada menerima harta pusaka kerana kewujudan waris-waris lain yang menghijab mereka. Dia terhalang. Waris-waris ni terhalang tuan-tuan. Di bawah ilmu faraid ni nanti kalau kita ada masa di sini saya akan terangkan kepada tuan-tuan mungkin dengan slide apa semualah. Hari ni saya tak bawa slide. Kita boleh tengok waris-waris mana yang berhak, waris-waris mana yang berhak. Mana yang berhak, mana tak berhak. Sebab dalam ilmu faraid ni dia ada dipanggil waris fardu. Waris yang tetap bahagian dia. Sama ada 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 ataupun 2/3. Itu yang ditentukan bahagian. Ada juga dipanggil waris asobah. Waris asobah ni apa dia tuan-tuan? Waris yang dapat bahagian tapi tidak ditentukan bahagian dia. Bakilah. Ada juga namanya asobah tapi tak dapat apa-apa. Itu nantilah tuan-tuan. Cuma hari ni kita nak bincang apa itu wasiat wajibah. Wasiat wajibah juga ditarifkan sebagai sebahagian daripada harta peninggalan yang diberikan kepada cucu yang kematian bapa atau ibu mereka. Sebelum kematian datuk atau nenek atau berlakunya kematian serentak. Bapa dan datuk ni dalam satu kereta, accident, meninggal. Anak ni tadi boleh lepas harta bapa dan boleh juga tuntut harta datuk dia. Kalau dia bukan waris. Boleh tuntut harta datuk atau harta nenek dia. Walaupun meninggal serentak. Kerana tidak mendapat bahagian dalam harta peninggalan secara faraid. Kedudukan cucu-cucu tersebut dalam hukum faraid adalah terhijab kerana kewujudan bapa atau ibu saudara mereka. Macam tadilah. Saya ada 2 orang anak. Salah seorang anak saya meninggal dulu. Cucu saya tak dapat bahagian disebabkan saya ada anak lain, anak lelaki lain yang menghalang cucu saya dapat bahagian. Tuan-tuan, ini selari dengan tuan-tuan saya nak baca, saya bukan pakar undang-undang, cumanya saya nak bacakan kepada tuan-tuan pada malam ni, nak kongsikan muzakarah jawatan kuasa fatwa majlis kebangsaan. Ini secara umum lah. Tuan-tuan kalau nak buat tuntutan, tuan-tuan kena rujuk siapa? Kena rujuk peguam syar'i lah, tuan-tuan. Saya bukan pakar undang-undang. Cumanya saya ni terlibat secara langsung tak langsung dalam menguruskan harta pusaka yang setakat ni dah ada berjaya buat tuntutan di Selangor ni. Dah ada yang berjaya buat tuntutan. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar kan, tapi cucu yang tak dapat bahagian ni boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Muzakarah jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-83 yang bersidang pada 22 hingga 24 Oktober 2008 telah membincangkan mengenai hukum pelaksanaan wasiat wajibah. Muzakarah menegaskan bahawa Islam amat menitik beratkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutama anak-anak yang kehilangan ahli keluarga mereka. Tuan-tuan, baru-baru ni kan aksiden kan, satu keluarga ada anak-anak yatim. Datuk dan nenek dia kaya, tiba-tiba datuk dan nenek dia meninggal, tak dapat bahagian dia sebabnya dia terhalang. Anak-anak yatim tidak terbela. Sebabnya muzakarah mengambil orang kata maslahah. Bab maslahah lah tuan. Maslahah al-musalah dipanggil. Melihat kepada anak-anak yatim seperti ini, maknanya ada keperluan mengeluarkan fatwa ni. Dalam fatwa ini pula setengah-setengah negeri telah pun diundang-undangkan.
Ya. Oleh itu muzakarah berpandangan bahawa dalam melaksanakan wasiat wajibah adalah harus mengambil pandangan menyatakan bahawa berwasiat kepada ahli waris seperti cucu yang tidak mendapat bahagian pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan. Oleh demikian muzakarah bersetuju memutuskan bahawa dalam kes di mana seorang anak, sama ada anak lelaki atau anak perempuan, di mana bapa atau ibunya mati terlebih dahulu. Ibu dan bapa mati dulu, datuk mati kemudian. Berhak menerima wasiat wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa atau ibunya. Dia ambil bahagian faraid. Ambil bahagian faraid kalau bapa dan ibunya masih hidup. Boleh. Pada kadar tidak lebih 1/3 daripada pusaka datuk atau neneknya. 1/3 tuan-tuan. Kalau dalam keadaan tadi mak dia, saya ada anak perempuan. Kalau anak perempuan saya hidup, dia dapat setengah. Tapi tak boleh lah cucu saya tuntut setengah tu, tak boleh. Maksimum dia 1/3 sahaja daripada harta saya. Itu keadaan pertama tu. Yang saya tunjuk tadi kan. 1/3. Maknanya boleh dituntut pada harta datuk atau harta nenek mereka. Tuan-tuan nampak ni, sambil-sambil tu kalau tuan-tuan dan puan ada persoalan, boleh terus WhatsApp pada saya 012 315 3150. 012 315 3150. InsyaAllah saya cuba jawab lah. Sebarang persoalan. Tak semestinya tajuk hari ni lah. Bab hukum faraid, bab hibah ataupun sebagainya seumpamanya, insyaAllah saya cuba jawab. Okey. Sekiranya bahagian ibu bapa mereka adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Contoh, yang tadi saya ada 2 anak lelaki. Dan kadang sekarang saya ada 3 anak lelaki. 3 anak lelaki maknanya 3 ni bagi sama rata. Bagi sama rata maknanya 1/3 seorang. Kalau anak lelaki saya semua hidup lah. Tiba-tiba salah seorang anak lelaki saya meninggal dunia, cucu tadi bawah anak lelaki meninggal dunia tadi boleh tuntut 1/3 daripada harta pusaka saya, tuan-tuan. Okey. Yang keduanya dia kata kalau kurang. Kalau kurang, contohnya saya ada 4 orang anak lelaki. 4 orang bagi sama rata 1/4. Maknanya cucu yang anak saya meninggal tadi tu boleh tuntut 1/4 sahaja, tak boleh lebih. Berapa bahagian ayah dia tu yang meninggal tu, atau bahagian mak dia yang meninggal tu, tak boleh lebih pada 1/3. Kalau kurang, kadar yang terkurang tu, tuan-tuan. Maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3. Kalau lebih tadi tu, anak saya dapat setengah, maknanya cucu saya tak boleh tuntut setengah, boleh tuntut 1/3 sahaja. Tuan-tuan Okey. Pelaksanaan wasiat wajibah adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut. Yang pertamanya, anak lelaki atau anak perempuan daripada anak lelaki, anak perempuan. Cucu lah. Tuan-tuan, tapi dalam enactment tidak disebut berapa umur cucu ni. Tak sebut. 80 cucu lagi tak? Tapi tak disebut lah. Tuan-tuan kena tanyalah. Kalau tuan-tuan nak buat tuntutan, tanya lawyer syar'i. Saya bukan pakar dalam bidang undang-undang. Kemudian disebut sini, dalam fatwa ni disebut cucu dan ke bawah. Cucu ke bawah lah. Adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. Yang keduanya, hendaklah kedua ibu atau bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek. Bapa dan ibu mereka ni meninggal dulu. Atau tadilah ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk dan nenek dalam kejadian sama atau berlainan. Dalam kereta sama, ataupun ayah meninggal di Kedah, datuk meninggal di Kuala Lumpur, contohlah. Dalam masa yang sama dah. Jaranglah berlaku tak, tapi dalam hukum disebut ada. Itu yang kedua. Yang ketiganya, cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris. Kalau waris tak boleh lah. Macam dalam keadaan pertama tadi kan, saya ada seorang anak lelaki. Cucu saya memang waris saya dah. Tak boleh tuntut lah. Sebab cucu saya dapat bahagian. Dia tak boleh tuntut. Tak boleh tuntut.
Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardu atau taksib, maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah. Tak dapat bahagian, tak layak lah tuan-tuan. Walaupun bahagiannya sedikit. Walaupun bahagian sedikit, tidak layak. Okay. Yang keempat, sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama. Cucu ni murtad, tuan-tuan. Orang murtad ni, tuan, ya. Walaupun pada asalnya orang ni dapat bahagian faraid, gugur hak dia. Begitu juga dalam wasiat wajibah dia tak boleh tuntut. Orang murtad ni digugur hak dia, tuan-tuan. Dalam hukum faraid, kalau seseorang ini murtad, kalau anak contohnya murtad, ayah meninggal, anak tak berhak dapat faraid, harta ayah. Tak berhak. Gugur hak dia. Anak yang berlainan agama dengan ibu atau bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa. Dia bunuh. Di bawah Imam Syafi'i kita agak ketat, tuan-tuan. Kalau anak ni, dia bukan saja bunuh secara sengaja. Kalau dia bunuh tak sengaja pun, anak ni pada mulanya dia berhak ke atas harta pusaka ayah dia. Dia bunuh secara tak sengaja pun, gugur hak dia. Gugur hak dia, tuan-tuan. Dalam kitab dia sebut, tuan-tuan, orang ni dia gali lubang. Di padang pasir kan, dia gali lubang nak korek buat perigi, dia sebut dalam kitab ni. Ayah ni pergi dekat lubang tu, ayah jatuh dalam lubang tu. Ayah ni jatuh dalam lubang. Ulama kata, anak yang gali lubang ni tidak berhak ke atas pusaka ayah dia. Rasulullah kata apa, tuan-tuan? Al-qatilu la yarisu. Orang yang bunuh tidak berhak ke atas pusaka. Ini kena hati-hati, tuan-tuan, sebabnya walaupun tidak sengaja. Saya pernah bagi tahu ada satu kes orang ni bawa kereta. Ayah duduk sebelah. Ayah duduk sebelah. Dia bawa kereta ni bukan dia langgar orang. Orang langgar kereta dia. Meninggal ayah tadi, tuan-tuan. Ada yang berpandangan anak yang bawa kereta ni tak berhak ke atas pusaka ayah dia. Lepas ni tak berani nak bawa ayah pergi makan dah. Tapi ni khilaf. Imam Syafi'i dia ketat, tuan-tuan. Dalam bab pembunuhan ni, dia ketat. Walaupun tidak sengaja. Kalau kita tengok Imam Nafi, orang ni mesti dikenakan hukum. Kena diat, baru. Dia tidak berhak atas pusaka. Imam Maliki kata tak sengaja, boleh. Khilaf lah. Tapi kalau pertikaian, kena bawa mahkamah syariah. Begitu juga, tuan-tuan, masa zaman COVID tu pernah dibincangkan. Anak ni kena COVID. Kena COVID, tuan-tuan. Balik kampung. Dia balik kampung jangkit kat ayah. Jangkit kat mak. Ayah meninggal. Pernah dibincang, tuan-tuan. Macam mana tu? Menyebabkan kematian ayah dan mak dia tadi. Tapi khilaf lah. Tu khilaf. Maknanya, dalam dua keadaan ni, orang yang murtad, orang yang bunuh, atau anak yang bunuh ibu dan bapa ni, walaupun tidak sengaja, tidak berhak tuntut harta datuk dia. Sama juga tadi. Tak berhak dalam faraid ayah dia, tak berhak juga tuntut harta datuk atau harta nenek dia di bawah wasiat wajibah. Tuan-tuan, kalau ada soalan, sila WhatsApp, ataupun SMS pada saya 012 315 3150. InsyaAllah saya cuba jawab lah. Mana tak boleh jawab tu saya minta tangguh. Jawapannya saya akan bagi melalui kemudian. Yang kelimanya, sekiranya datuk atau nenek telah pun memberikan harta kepada cucu melalui hibah, melalui wakaf ataupun melalui wasiat dan seumpamanya dengan kadar yang sepatutnya. Datuk dah bagi dah. Datuk dah hibah. Dah hibah siap-siap dah. Ataupun dah wasiat siap-siap pada cucu dah. Cucu ni ayah dia patut dapat 1/3, datuk ni dah siap-siap dah. Wasiat kan? Wasiat boleh kepada cucu sebab cucu bukan waris. Kalau kepada anak, tuan-tuan, tak sah. Kita wasiat kepada anak tidak sah kecuali mendapat persetujuan waris-waris. Itu saya kata tadi, tuan-tuan.
The power of waris. Waris-waris ni kalau dia setuju, tak ada masalah. Sama juga tuan-tuan wasiat wajibah ni. Kalau dia kata, mencepak saudara tadi kan. Dia ada 3 atau 4 orang adik-beradik. Tiba-tiba salah seorang adik ni meninggal. Ada anak saudara. Dia bincang-bincang, dia kata tak apalah, kita serah sebahagian bagi kita bagi kepada anak saudara ni. Tak ada masalah tuan-tuan. Itu saya kata tadi. Mula-mula kena jalan kaum-kaum faraid dulu. Tahu bahagian faraid masing-masing, nak bagi kepada anak saudara ke nak bagi kepada siapa, nak bagi sama rata, terpulang kepada waris-waris. Boleh. Tak perlu pergi mahkamah tuan-tuan. Sebab banyak keadaan, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, saya dah terlibat dalam bidang ni agak lama, lebih 10 tahun sepenuh masa. Satu yang saya lihat tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni ialah the power of waris. Kalau waris-waris setuju tuan-tuan, mahkamah syariah tak payah pergi tuan-tuan. Tak payah pergi. Contoh. Si mati ni meninggalkan hibah. Buat wasiat. Kalau waris-waris setuju, tak perlu disahkan di mahkamah syariah. Tapi kalau waris-waris cabar tuan-tuan, kalau waris cabar, walaupun tuan-tuan pergi transfer, pindah milik, boleh cabar. Boleh dicabar. Menang kalah tu mahkamah lah dah. Menang kalah mahkamah lah. Sebabnya kalau buat wasiat, kalau buat hibah ni tidak mengikut undang-undang, boleh batal. Boleh terbatal. Kalau dicabar oleh waris. Tapi kalau waris-waris setuju, walaupun wasiat kepada waris tadi, kalau ikut hukum tak sah. Tapi waris-waris setuju, tak ada masalah. The power waris. Waris-waris boleh bersetuju. Maknanya kalau dah bagi tadi wasiat, mana dah bagi hibah, dia tak boleh lagi. Kecuali, contohnya cucu ni tadi, ayah mereka patutnya dapat 1/3. Tapi datuk bagi 1/6. Contohlah. Kurang tak? Yang terkurang tu cucu boleh tuntut. Mana kurang 1/6 lah. Patut dapat 1/3 kan? Kurang, maknanya cucu ni boleh tuntut yang terkurang tu. Boleh. Tuntut buat tuntutan. Datuk ni bagi dia kata tak cukup, dia kata. Boleh tuntut. Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan? Siapa-siapa ada soalan, kalau nak tanya terus WhatsApp pada saya 012-315-3150. InsyaAllah saya cuba jawab. Bukan ada soalan-soalan yang ada benda-benda yang tuan-tuan tak berapa faham. Yang keenamnya, anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, dan kadar tersebut hendaklah tidak lebih daripada 1/3 nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Mana kurang, 1/3 dan kurang itulah. Sekiranya bahagian tersebut lebih, maknanya hendaklah dikurangkan kepada 1/3. Melainkan setelah mendapat persetujuan ahli waris. Kalau waris-waris setuju, nak bagi lebih pun boleh. Tak? Boleh. Sebabnya persetujuan waris. Yang ketujuh, pembagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan jenazah. Wasiat ikhtiariah dan juga hutang piutang. Itu sebab dia sebut dalam Quran tuan-tuan, ayat 11 ayat 12 tu sebanyak 4 kali sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim min ba'di wasiyati yusi biha audain. Selesaikan wasiat dan hutang si mati terlebih dahulu. Tuan-tuan, sebelum harta difaraid. Bukan kesemua sekali difaraid. Selesaikan jenazah, wasiat dan hutang si mati yang wajib diselesaikan terlebih dahulu. Kalau hutang ni habis tak cukup, dia kata macam mana? Tiba-tiba hutang lebih daripada nilai harta pusaka, macam mana? Hutang kena faraid ke tuan-tuan? Hutang ni tuan-tuan, tanggungjawab orang yang berhutang. Waris-waris ni cuma bayarkan menggunakan harta pusaka si mati. Tapi kita kesian tak? Ayah kita ada hutang, tolong bayarlah. Tapi kalau hutang berjuta tuan-tuan, macam mana tak? Hutang ni tanggungjawab orang yang berhutang. Maknanya waris-waris ni ambil harta pusaka si mati, guna harta pusaka, bayar hutang si mati.
Sama ada hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, guna. Guna harta si mati. Tuan-tuan, saya pernah jumpa kes tuan-tuan ya. Bayar fidyah saja 30,000 tuan-tuan. Fidyah. Tuan-tuan pernah dengar? Hutang fidyah 30,000. Yang paling banyak saya pernah dengar 50,000. Fidyah tuan-tuan. Fidyah. Orang ni waris datang jumpa. Waris dia datang. Waris dia kata dia nak bayar fidyah. Jadi ditanya, berapa lama si mati ni meninggalkan puasa? Dia kata, arwah ni, dia kata, saya tak pernah nampak puasa, dia kata. Maknanya semua hidup tak puasa, tuan-tuan. Di Selangor ni dia kira, tuan-tuan, dia ada dua cara kiraan, berganda dan tidak berganda. Disebabkan berganda tu, jumlah dia jadi 50,000, tuan-tuan. Fidyah saja, tuan-tuan. Jangan main-main, tuan-tuan. Itu fidyah. Hutang fidyah 50,000. Yang baru-baru ni saya jumpa 30,000 hutang fidyah, tuan-tuan. Maknanya, jangan anggap mudah lah benda-benda gini lah. Kalau kita tinggal puasa, tinggal maknanya tak bayar zakat, hutang lah tu. Cumanya tak boleh bayar apa dia, tuan? Solat tak ada. Solat tak boleh bayar. Puasa, tinggal puasa boleh wari-wari puasa ataupun bayar fidyah. Tapi solat tak ada. Jangan pula tuan-tuan tanya solat ada fidyah ke ada, tak ada fidyah, tak ada. Haji boleh. Haji boleh buat badal haji. Tapi badal haji pun jaga-jaga sekarang, tuan. Promo kata 2,500. Baru-baru ni announce berapa? Kos nak tunai haji je 11,000 lebih kan. Macam mana dia boleh cover 2,500 tu kos? Itu pun jaga-jaga, tuan-tuan. Benda-benda gini lah. Perlu kita ambil perhatian. Bukan saja hutang sesama manusia, bahkan hutang kepada Allah yang afdal kita selesaikan terlebih dahulu. Maknanya, selesaikan hak-hak si mati, bahagian faraid itu, yang setelah ditolak jekoh jenazah, kalau si mati ni meninggalkan wasiat, selesaikan wasiat dia dulu, maknanya cucu boleh tuntut daripada net, harta yang bersih ni. 1/3 maksimum je daripada bahagian faraid tu. Dia boleh dituntut. Dah selesai tu, baru waris-waris lain boleh bahagi. Itu menurut fatwa ni lah, tuan-tuan. Maknanya kalau tuan-tuan nak lebih detail, boleh rujuk pada enactment lah. Dalam provision tu ada peruntukan. Cumanya tuan-tuan di Selangor, Kelantan dan Pahang, cucu di bawah anak lelaki, cucu lelaki atau cucu perempuan di bawah anak lelaki atau anak perempuan boleh buat tuntutan. Manakala Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, dia cuma di bawah anak lelaki saja. Di bawah anak perempuan tak boleh. Cucu di bawah anak perempuan tidak boleh buat tuntutan wasiat wajibah. Jadi maknanya, tuan-tuan, kita masa hidup ni kalau kita ada cucu di bawah anak perempuan, buat wasiat. Buat wasiat. Bagi terus kepada cucu kita. Ataupun buat melalui hibah. Supaya masalah-masalah ni tak timbul di kemudian hari. Sebab kita boleh rancang selagi kita masih hidup. Okay. Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid, iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan. Tapi dalam enactment ni pun setengah-setengah enactment dia tak apa clear bab-bab ini. Cumanya disebut dalam fatwa bahawa kalau ada cucu lelaki dan cucu perempuan, maknanya lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1. Sama dengan bahagian faraid lah. Sama dengan faraid. Okey, ada soalan, tuan-tuan? Ada soalan? Saya ni pergi mana-mana selalu nak tanya ada tak soalan. Setakat ni tak ada orang nak tanya ya. Tak apalah. Okey, ada dah soalan, tengok. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, rumah Felda dan ladang dikira harta pusaka ke? Macam mana pembahagiannya, sama ke seperti harta biasa? Okey. Tanah Felda. Tuan-tuan, tanah Felda ni di bawah Group Settlement Act ataupun GSA. GSA ni, tuan-tuan, sama ada tanah Felda, tanah Fekra ataupun Risda, saya tak pasti Risda. Group Settlement Act ni di bawah undang-undang yang terkini boleh masuk 2 nama. 2 nama. 2 nama sahaja.
Jadi macam mana nak faraid kan? Jadi dua nama ni sebagai pentadbir. Bila kita uruskan pusaka, dua nama atau satu nama, satu atau dua nama lah. Ya? Biasanya kita lantik sebagai pentadbir. Bukan hak dia. Kemudian kita ada satu dokumen lain. Kita buat satu dokumen. Ya? Contohnya saya ada orang, macam saya sendiri tuan-tuan, saya anak peneroka Felda. Ya? Felda ni tuan-tuan, ramai yang kata tak boleh faraid. Betul. Dia tidak boleh difaraid. Itu secara, orang kata, secara directnya begitulah. Tapi apa yang kita buat, pentadbir ni pula, dia adalah sebagai wakil kepada saya, contohnya, adik-adik 7 orang, saya dilantik sebagai pentadbir, saya pegang amanah. Ada surat ikatan amanah saya buat. Ya, saya bagi faraid kepada adik-adik saya 7 orang ni, dalam surat ikatan amanah tu. Maknanya hasil dia saya faraidkan lah. Kita azan dulu ya. Kita azan dulu, nanti kita sambung sikit lagi ya. InsyaAllah tuan-tuan, nanti saya sambung lagi mengenai persoalan Felda ni ya. Kita berhenti azan dulu. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Okay, sambung mengenai tanah Felda tadi ya. So pentadbir ni bukan hak dia seorang. Jangan pula jadi tuan tanah Kedaung dah. Pentadbir ni, itu sebabnya dalam KWSP yang kita buat penama. Penama tu pentadbir tuan-tuan. Bukannya milik dia. Ataupun tabung haji penama kan, bukan milik dia. Dia hanyalah pentadbir. Pentadbir ni maknanya ada hak faraid waris-waris lain. Sama juga Felda tuan-tuan. Felda ni tadi, Felda ni kita masuk dua nama ataupun satu nama sebagai pentadbir. Dia kemudian hasil Felda tu difaraid lah. Faraid ataupun persetujuan waris-waris. Dah tahu bahagian masing-masing. Itu sebabnya dalam kaedah faraid ni tuan-tuan, ada satu kaedah at-takharush. Takharush ni maknanya boleh tolak. Contoh tak? Saya contoh 7 orang adik-adik tadi tu. Saya kata tak apalah. Abang pun dah banyak kata. Contohlah, saya tak banyak mana pun tuan-tuan. Saya kata tak apalah, adik-adik ambil lah. Saya tolak bahagian saya tak. Ataupun bayar bahagian saya. Contohlah, adik-adik ada nak beli. Itu sebab takharush tu. Takharush ni maknanya waris ni dia boleh tolak bahagian dia. Contoh lain, contoh tak? Contohnya kita ada 5 orang adik-adik. 4 orang ni tak nak ambil bahagian, dia bagi pada adik bonsu contoh. Boleh, tak ada masalah. Persetujuan lah. Sebabnya kaedah, ada kaedah tuan-tuan. Bukannya terus kita nak kata bagi sama rata, bukan begitu. Tahu dua bahagian faraid dulu. Dah tahu bahagian faraid masing-masing. Tolak bahagian ke ataupun jual kepada orang lain. Itu sebabnya tuan-tuan ya, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan dalam pembagian harta pusaka ni memanglah cabaran besar. Contohnya kebanyakan kita ni rumah 1, anak 5 tuan-tuan. Macam mana kita nak bagi tuan-tuan? Kebanyakannya dia nak masuk nama. Dia kata dapat perintah mahkamah selesai. Tak selesai tuan-tuan. Kalau waris-waris ni tak boleh nak bekerjasama. 5 orang tadi tu, dia nak masuk 5 nama. Macam mana? Boleh ke 5 orang tu duduk dalam rumah tu? Sebabnya saya selalunya apa saya buat? Saya bagi dua pilihan. Yang pertamanya, salah seorang waris beli. Contohnya 5 orang tadi kan. 4 orang ni, seorang ni bayar bahagian 4 orang ni. Beli. Yang 4 orang ni pergilah beli rumah lain. Janganlah tuan-tuan masuk nama tuan-tuan. Kebanyakannya apabila berlaku pula kematian pada salah seorang adik-beradik, kita 5 orang adik-beradik tak ada masalah dah. Apabila berlaku salah kematian salah seorang, isteri atau suami dah masuk nama. Anak-anak saudara dah masuk nama tuan-tuan. Itu sebabnya di Kampung Baru, sebagai contoh, bukannya Kampung Baru je lah. Sebenarnya seluruh Malaysia tuan-tuan. Di Kampung Baru tuan-tuan ada satu lot tanah. Sudah ada 300 nama dah. Sebab dah masuk nama, 300 nama. Ada satu kes lain tu, satu lot tanah tu 150. Selesai lah. Selesai. Tapi dia jual lah tuan-tuan. Kira tuan-tuan, bahagian terkecil tu dapatlah RM12 30 sen. Sebab dia dah banyak dah nama dah kecil kan bahagian kan. Maksud saya tuan-tuan, dia bukan kira kecil atau besar. Bahagian tu. Tuan-tuan bayang kalau 300 orang tu 299 orang setuju, 1 orang tak setuju, boleh tak kita urus pusaka? Inilah tuan-tuan fikirkan tuan-tuan. 5 orang adik-beradik dia tu. Dia bertambah waris.
Dia dah stop tuan-tuan. Itu sebabnya pusaka ni tuan. Ramai yang tak boleh nak urus sebab beginilah. Dah berlaku kematian berlapis-lapis. Akhirnya ramai orang kita ni tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ya. Dan perempuan pada malam ni, berdasarkan hasil kajian. Ni hasil kajian lah. Saya tak tahu how far dia punya tepat ke tidak. Saya tak tahulah. Ada yang mengatakan tuan-tuan 70%. Ada yang mengatakan 90% tuan-tuan. Umat Islam di Malaysia ni makan harta secara batil melalui harta pusaka. Melalui harta pusaka tuan-tuan. Jadi balikkan tuan-tuan tengok. Tengok, selidik balik. Kita ada tak harta pusaka? Datuk, moyang. Ada tuan-tuan. Semua orang tak boleh lari. Sebabnya ramai orang kita ni secara sedar tak sedar, tuan-tuan, termakan harta batil melalui apa? Melalui harta pusaka. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan pada malam ni ya. Jadi tukar sekatu tuan-tuan ya. Jadi saya nak ringkaskan wrap up kita punya bincangan pada malam ni. Tak ada soalan ni? Tak ada soalan ni? Tak ada soalan, tak apa. Tuan-tuan dan tuan-tuan perempuan, kalau ada soalan boleh terus SMS ataupun WhatsApp kepada saya 012 315 3150 ya. Tuan-tuan, hukum faraid ni hukum yang ijbari tuan-tuan. Rasulullah dah pesan dah ya. Rasulullah kata apa? Belajarlah ilmu faraid dan sampaikanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya Rasulullah kata aku akan wafat. Rasulullah kata akan tiba masanya. Rasulullah kata akan tiba masanya tuan-tuan apabila dua orang nak bahagi harta pusaka, tak ada orang yang akan dapat menyelesaikannya tuan-tuan ya. Dan Rasulullah kata juga apa lagi tuan-tuan? Rasulullah kata apa lagi? Bahawa Rasulullah kata ilmu faraid ini adalah ilmu pertama yang akan diangkat tuan-tuan. Melalui apa tuan-tuan? Yang pertamanya seorang demi seorang ulama kita meninggal dunia. Yang keduanya tak ramai orang nak belajar ilmu faraid. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang tiga ni. Belajar tak nak belajar tak apa. Belajar ni fardu kifayah tuan-tuan. Belajar ilmu faraid ini fardu kifayah. Tapi yang ketiga, laksana hukum faraid fardu ain tuan-tuan. Ini yang tuan-tuan dan puan perlu ambil perhatian. Tuan-tuan tak belajar tak apa. Tapi laksanakan hukum faraid. Fardu ain. Kita bimbang tuan-tuan, ramai di antara kita termakan hak orang lain, hak anak-anak yatim, hak orang lain banyak tuan-tuan. Sayang rumah pusaka, sayang kerih pusaka juga ya. Yang di dalam pusaka tak mesti rumah tak. Harta kecil pun pusaka juga. Okey tuan-tuan. Jadi pada malam ni apa yang dikatakan wasiat wajibah tadi saya nak ulang balik. Wasiat wajibah ni ialah cucu yang kematian bapa atau cucu lelaki atau cucu perempuan ya, kematian bapa atau ibu mereka terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, boleh buat tuntutan di mahkamah syariah atau datuk atau nenek dia di bawah peruntukan enactment wasiat orang Islam Selangor 1999 pindaan 2016 ya. Tuan-tuan boleh rujuklah dalam Google ni ada. Ada soalan ni? Ada soalan ni. Mungkin soalan terakhir ya. Okey, ada satu soalan insya-Allah saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Sahkah hibah dibuat oleh ibu bapa kepada anak-anak semasa mereka masih hidup? Sebab pernah dengar tak boleh hibah melainkan faraid. Ini macam mana pula ni? Kan saya kata tadi masih hidup boleh buat hibah. Kalau hibah ni kena ikut peraturan dia, insya-Allah lah tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan kena faham apa yang ditinggalkan oleh si mati, sama ada hibah, wasiat, amanah ke ataupun apa saja dengan si mati, dokumen, kalau waris cabar dia boleh cabar di mahkamah syariah ya. Tapi kalau nak buat dari segi hukumnya, kalau sah lah. Selagi penuh rukun tak, ada rukun dia penuh 4 rukun, selesailah. Tapi ni bab hibah nanti kita bincang satu masa lah tuan-tuan, masa dah ni ya. Sebenarnya jawapan saya, kalau si mati ni buat hibah, kalau sah mengikut hukum dan undang-undang, tak ada masalah lah tuan-tuan dan puan ya. Tapi kalau dicabar oleh waris, walaupun sah tapi dicabar oleh waris, kena sahkan di mahkamah syariah terlebih dahulu, baru boleh dibahagi harta pusaka di mahkamah sivil pula ya. Okey tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak.
mengambil masa tuan-tuan dan puan pada malam ni. Terima kasih meminjamkan mata dan telinga buat saya. Yang segala kesilapan dan kelemahan daripada saya tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf sekali lagi ya. Yang benar itu datang pada Allah, wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.